Sebelum itu, saya nak jawab sedikit. Semalam, lewat malam, I don't know why, Saturday night keluar statement ni daripada Peguam Negara bertarikh 18 November, dan kenyataan media tu sebut nama saya dalam tajuk menjawab kenyataan media yang dikeluarkan oleh Khairi Jamaluddin yang disiarkan dalam portal Code Blue bertarikh 14 November dan dalam portal New Straits Times bertarikh 16 November. Saya basically kata pendirian AG Peguam Negara dan juga Jabatan Peguam Negara daripada dulu kata tidak ada masalah dari segi constitutionality of the GEG. Ya, dia kata rang undang-undang itu teratur. Ya, dia kata mungkin boleh dicabar di mahkamah oleh orang tertentu yang kata perkara ni boleh dicabar dari segi constitutionality, tetapi tak pernah disebut dalam ulasan daripada Jabatan Peguam Negara bahawa ini bercanggah dengan perlembagaan. Sedangkan kenyataan yang dikeluarkan oleh Peguam Negara semalam menyatakan bahawa, saya nak baca, jabatan ini menegaskan bahawa jabatan ini pada setiap masa secara konsisten telah memberikan pandangan undang-undang sejak 2022 bahawa peruntukan berkenaan dengan generasi penamat, Generation Endgame, yang diperuntukkan di dalam rang undang-undang kawalan produk merokok demi kesihatan awam, nama undang-undang tersebut boleh dicabar di mahkamah. Betul, boleh dicabar di mahkamah. AG's Chamber memang sebut perkara itu, tapi benda tu normal. Mana-mana undang-undang boleh dicabar di mahkamah. Itu tugas mahkamah. Tugas mahkamah untuk interpret sama ada undang-undang itu unconstitutional ke tidak. Bukan tugas AG. Tapi di sini kata boleh dicabar di mahkamah kerana bercanggah dengan perkara 8 Perlembagaan Persekutuan memandangkan peruntukan itu mewujudkan layanan undang-undang tidak sama rata antara mereka yang lahir selepas Januari 1, 2007 berbanding dengan mereka yang lahir sebelum itu. So dalam kenyataan tersebut dia kata boleh dicabar di mahkamah. Yes, okay, itu memang standard lah. AG Chamber dalam apa-apa rang undang-undang yang baru dia akan kata ada kemungkinan benda ni boleh dicabar di mahkamah. Termasuk lompat bati. Ya, termasuk lompat bati. Kita ambil maklum sebab the constitutionality, tak menghentikan kerajaan buat. The constitutionality of the law is established by the courts. Not the advice of the Attorney General, okay, but it's established by the courts, not by a press statement. Saya sebut ni sebab dalam semalam lepas keluar kenyataan ni, Menteri Undang-Undang Azalina telah tweet res ipsa loquitur. Let the facts speak for themselves. Let it speak then. Show the facts. Dan, right? dan dia letak ni. Okay, let the facts speak for themselves. Saya ambil ya. Hansard daripada jawatan kuasa pilihan khas yang ditubuhkan. Kami masih lagi ingat saya bawa untuk bacaan pertama, concerns from the AP amongst others. Yes, Dr. Kelvin Lee. Dr. Kelvin kata, KJ, can we bring it to select committee sebab ada peruntukan yang terlalu draconian. Not really this issue, other issues, denda dan sebagainya, denda. So kita bawa dalam jawatan kuasa pilihan khas. Dan saya nak cakap verbatim ya. Saya yang cakap ni, Hansard boleh didapati dalam website Parlimen. Saya yang cakap, Tuan Pengurusi itu saya lah. Saya pengurusi kepada jawatan kuasa. Ahli-ahli yang berhormat, saya sebenarnya ada satu lagi pembentangan yang ringkas daripada PUU. PUU ni siapa? PUU ni adalah penasihat undang-undang daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Penasihat undang-undang ni pegawai daripada mana? Adalah pegawai daripada Jabatan Peguam Negara, Attorney General. This is your own officer who said this in the Special Select Committee. And I'm about to read what he said because you keluarkan misleading statement semalam that you were consistently saying that rang undang-undang ini, peruntukan GEG ini bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. So I read exactly what your officer said. Saya cakap, this is the constitutional position. I think most of us here understand that it is not a violation of any constitutional right. Dan saya jemput Tuan Yang Zaimi, pegawai undang-undang KKM, iaitu pegawai daripada Jabatan Peguam Negara. Tuan Yang Zaimi bin Yang Ghazali, penasihat undang-undang Kementerian Kesihatan. Terima kasih pengurusi bla bla bla. Okay, saya pergi kepada perkara yang paling penting lah. Sorry guys, take a bit of time. Dia banyak sentuh untuk part yang pertama berkenaan dengan isu perkara 5 dalam Perlembagaan Persekutuan, iaitu kebebasan individu, the liberty, personal liberty. So dia dah bagi hujah.
datang kepada perkara 8 sebab statement ni AG ni adalah berkaitan dengan perkara 8, bercanggah dengan perkara 8 yang disebut verbatim daripada pegawai AGC. Isu yang kedua ialah berkenaan dengan perkara 8. Sama ada GEG ini yang terpakai kepada individu yang lahir pada 1 Januari 2007 dan seterusnya bercanggah dengan perkara 8 Perlembagaan Persekutuan menyebut equality. All persons are equal before the law and entitled to the equal protection of the law, atau dalam teks bahasa Melayu, kesamarataan. Semua orang adalah sama di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Artikel atau perkara 8 ini telah disentuh ataupun dikupas dalam banyak kes di peringkat Mahkamah Persekutuan. Okey, sekali lagi saya dengan bahasa mudah. Sekarang ni AG kata bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan kerana ada undang-undang yang lain. Untuk orang yang lahir selepas 2007, ada undang-undang yang lain selepas 2007, maka bercanggah dengan konsep kesamarataan dalam undang-undang. Ini pandangan AG yang ada pada hari ini, ya. Datuk Terry Rudin, saya rasa nama dia. Okey, dia punya pegawai sendiri merujuk kepada satu pandangan yang dibuat oleh no less than Yang Amat Arif Tun Muhammad Sufyan. Siapa? Allahyarham Tun Muhammad Sufyan, one of the greatest jurists of our country, Lord President of Malaysia. Dan dia sebut dalam kes Datuk Harun Idris, perkara 8 Perlembagaan Persekutuan secara amnya menjamin hak kesamarataan dan hak mendapat perlindungan di bawah undang-undang bagi semua orang. Namun demikian, Tun Muhammad Sufyan, not your current AG, hak kesamarataan ini tidaklah terpakai secara mutlak. Maksudnya there are cases where you don't apply this absolute equality ataupun kesamarataan. Apa dia? Pegawai AG sendiri sebut dalam jawatan kuasa pilihan khas, prinsip di sebalik perkara 8 Perlembagaan Persekutuan hakikatnya hanya memerlukan undang-undang yang sama terpakai kepada orang yang berada dalam keadaan ataupun kelompok yang sama, dan bukannya bahawa undang-undang hendaklah terpakai secara sama kepada semua orang dalam apa jua keadaan. When you've defined a group of people, macam sekarang ni kita dah define a group of people. Kita dah define a group of people. Sebagai contoh, kita ada akta kanak-kanak yang memang khusus untuk kanak-kanak. Kanun tata cara jenayah yang saya ulaskan sebentar tadi, bahawa differentiated. Kumpulan ini disebabkan dah ada undang-undang yang special untuk kumpulan ini, maka undang-undang itu terpakai. Dan Tun Muhammad Sufyan kata dalam keadaan tersebut tidak terpakai soal prinsip kesamarataan yang mutlak. What else? Isu kesamarataan atau perkara 8 ini pegawai AG sendiri telah diulas dalam kes Dana Harta Urus Sendirian Berhad versus Kekatong Sendirian Berhad. Ini merupakan kes di Mahkamah Persekutuan. Dalam kes ini, mahkamah turut menyatakan bahawa bagi maksud menguruskan masalah yang kompleks yang berbangkit daripada kepelbagaian hubungan antara manusia yang tidak terbatas, maka Badan Perundangan boleh membuat pemilihan atau pengelasan orang-orang, different category, yang tertakluk kepada pengoperasian sesuatu undang-undang. Ini bermaksud reasonable classification adalah pendekatan yang biasa dibuat oleh mahkamah di negara kita untuk mengelaskan, mengasingkan bahawa sesuatu undang-undang boleh dibuat untuk satu grup yang khusus dan undang-undang tersebut hendaklah mendapat treatment yang sama kepada kumpulan yang sama tersebut. Jadi, if you are born after 2007, the treatment is the same. And therefore, ia tidak bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. Just sikit lagi, guys. Perkara ini telah pun dirujuk bukan hanya kepada AG punya pegawai, Profesor Emeritus Datuk Dr. Syad Salim Faruqi, Profesor Madya Dr. Khairil Azmin, dan juga Puan Azlina, legal experts Tuan Muhammad Zainuddin Omas came to the same conclusion on constitutionality. Saya nak semua perkara ni disampaikan oleh your officer, Attorney General, your officer dalam jawatan kuasa pilihan khas. Dan saya merujuk kepada bahagian pemerhatian, penelitian dan syur jawatan kuasa. Syur jawatan kuasa ini setelah mengkaji, meneliti isu-isu yang dibangkitkan semasa mesyuarat jawatan kuasa, termasuk keterangan daripada AG Chamber punya officer, maka jawatan kuasa mengumumkan penemuan-penemuan dan syur-syur seperti berikut, bla 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 bla, berkenaan dengan perkara 8 Perlembagaan Persekutuan, hak sama rata, kesamarataan rakyat. Cadangan ini juga tidak melanggar hak terhadap kebebasan diri, iaitu hak di bawah perkara 5, dan
hak kesamarataan yang dijamin di bawah perkara 8 Perlembagaan Persekutuan. Conclusion dia dalam bold di sini, laporan Jawatan Kuasa Pilihan Khas, Jawatan Kuasa bersetuju bahawa pelaksanaan GEG tidak bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan selaras dengan pandangan pakar-pakar perundangan termasuk pegawai daripada Jabatan Peguam Negara, termasuk your own officer, Mr. Attorney General. Dan mic drop moment, siapa dia dalam Jawatan Kuasa Pilihan Khas tersebut yang telah conclude bahawa GEG tidak bercanggah dengan perlembagaan? Senarai nama di sini. Nombor 1, KJ sebagai Menteri Kesihatan dan Pengerusi. 2, Aziz. 3, Datuk Nizar. Ada Mas Ermiati, Lukan Isman, sekarang ini Timbalan Menteri Kesihatan. Dr. Kelvin Yee, penasihat kepada Menteri Kesihatan. Siva Rasa, Dr. Zulkifli, mantan Menteri Kesihatan. Mukris, Daryl. Ada seorang lagi, Yang Berhormat Datuk Seri Azalina binti Osman Said. So, Datuk Azalina, awak cakap kat saya tadi, res ipsa loquitur, let the facts speak for themselves. Saya jawab quod erat demonstrandum. Dah dibuktikan hujah saya, and I've demolished your Attorney General statement. Ini adalah tindakan politik dan bukanlah sesuatu yang consistent on the basis of law. Sorry guys.